Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, untuk topik ini, kesihatan diri dan reproduktif, perkembangan seksual sekunder. Tajuk ni agak berat sebenarnya sebab melibatkan awak yang telah menjadi remaja. Bila awak jadi remaja ni, berlaku perkembangan daripada segi seksualiti awak. Perkembangan, bukan perubahan. Kalau lelaki, ada perkembangan seksual sekundernya. Kalau murid perempuan, ada perkembangan seksual sekundernya. Baiklah. Kenali perkembangan sekunder daripada aspek fizikal. Okey, kalau awak lihat gambar rajah tu, murid itu bertanya, apakah perkembangan seksual sekunder? Maksud perkembangan seksual sekunder ialah perubahan emosi dan fizikal awak selepas akil balil. Okey, bila awak dah meningkat remaja, dulu masa awak kanak-kanak, masa awak sekolah rendah, awak ada emosi? Ada. Awak memang beremosi. Awak ada fizikal? Ada. Tubuh badan awak lah kita panggil fizikal. Tetapi apabila awak telah masuk remaja, akan berlaku perubahan daripada segi emosi awak. Okey, pemikiran awak dah lain dah. Awak boleh rasa marah, rasa sedih. Yang kadang-kadang awak tak faham pun kenapa awak boleh nak marah sangat ni. Sebab awak di dalam keadaan yang emosi masih belum stabil lagi. Seterusnya perubahan fizikal awak. Fizikal awak pun tetap akan berlaku perubahan. Semua ni akan terjadi bila awak telah akil balik. Apa benda akil balik tu? Okey, tak apa. Tu murid itu tanya, apa maksud perubahan emosi dan fizikal? Maksudnya, untuk daripada segi emosi itulah saya kata tadi, awak mudah tersinggung, sikit-sikit nak marah, kan? Contohlah, ibu awak ataupun parents awak, tolong sidaikan baju sikit, ada sikit lagi tak sempat habis. Oh, marah. Sikit je pun dah marah. Lepas tu rasa merajuk. Nak makan coklat habis. Merajuk. Sedih rasa, ya. Okey. Itu adalah dari segi emosi. Sekarang, mari kita lihat perubahan fizikal pula. Ini untuk lelaki. Okey, gambar pertama awak lihat ni. Dia lihat kepada, dia menonton. Dia merenung wajahnya di cermin. Jadi apa? Dah berjerawat. Jadi bila awak dah ada jerawat, jangan risau. Awak normal. Jangan rasa tak normal. Normal lah ada jerawat bila awak dah remaja ni. Seterusnya, untuk murid lelaki juga, akan ada jambang ataupun mula tumbuh bulu, facial hair lah kita panggil. Bulu-bulu di muka. Jambang, janggut, misai. Seterusnya, apa ni? Gambar apa ni? Ni tentang emosi tadilah. Okey. Perubahan daripada awak punya alat sulit pun berubah sikit saiznya. Sudah mula berubah. Okey. Seterusnya, nampak ada janggut, suara garau. Lelaki, awak akan berotot. Kalau lelaki, okey, yang atas ni, jerawat ni bukan sahaja lelaki. Perempuan pun sama. Awak akan naik jerawat. Normal lah sebab perubahan hormon dalam badan awak akan trigger hormon jerawat tu. Normal, jangan risau. Untuk lelaki, suara garau. Untuk perempuan, suara akan lebih nyaring. Suara awak jadi lebih merdu sikit lah kita panggil. Kalau lelaki, masa awak kanak-kanak, suara awak masih suara budak-budak lah. Bila dah pecah suara tu, garau. Kalau yang perempuan pula, suara makin ayu. Dia sedap suara. Tak adalah jadi suara kanak-kanak lagi. Okey, untuk lelaki, gambar yang ni. Peningkatan otot. Otot menjadi besar. Untuk yang perempuan, awak akan tumbuh payudara. Di sini, tujuannya untuk mengajar, ya. Saya tak nak awak fikir lain. Tajuk ni berat kalau awak tidak terbuka pemikiran awak dan awak takut yang kanak-kanak lagi. Tolong jadi matang. Terimalah perubahan yang berlaku pada sekeliling awak, pada tubuh badan awak, pada emosi awak.
Ini bukan zaman nak ejek-ejek lagi dah. Tak ada benda nak diejek. Okey, seterusnya. Emosi tidak menentu. Dan untuk yang lelaki, kemaluan akan membesar. Dan ada banyak lagi bergantung kepada individu tersebut. Jangan risau kalau berlaku perubahan. Pelik kalau tidak berubah apa-apa bila awak dah akil balik. Itu kita kena risau. Baiklah. Ini contoh adalah coretan Zulaikha. Zulaikha ni contoh nama lah. Saya tak kata pun saya kenal Zulaikha ni. Baiklah. Apa yang Zulaikha tulis? Yang pertama. Dia rasa buah dada dia menonjol. Kawan-kawan lelaki nakal, asyik perhati. Dia malu. Okey. Normal tak malu ni? Normal. Maksudnya awak dah ada perasaan, awak dah ada emosi untuk rasa malu dengan perubahan yang berlaku. Jadi bila awak dah tahu buah dada dah menonjol untuk yang perempuan, kenalah memakai pakaian yang sepatutnya. Dah tak boleh dah pakai baju yang sama macam awak kanak-kanak dulu. Kena ada perubahan sikit. Seterusnya, Zulaikha juga kata muka dia ditumbuhi jerawat. Malu juga. Ada jerawat pun malu. Sabar. Jerawat tu awak jumpa cara yang sesuai untuk awak rawat. InsyaAllah. Okey. Akan dapat diubati. Seterusnya, Zulaikha juga mencoretkan kakak bawa jumpa kaunselor. Kenapa kakak dia bawa jumpa kaunselor? Awak nampak tak ada perasaan malu dua ni? Itulah sebabnya. Bila awak dah tak mampu nak kawal perasaan awak, orang yang kita boleh jumpa untuk minta pertolongan, pendapat, bantuan dalam apa yang kita rasa untuk meluahkan perasaan adalah kaunselor. Sebelum Zulaikha ni jumpa kaunselor, Zulaikha mesti jumpa kakak dulu. Ceritakan dekat kakak apa yang dia rasa dan kakak dia refer Zulaikha kepada kaunselor. Seterusnya bila dah jumpa kaunselor ni, barulah Zulaikha rasa, oh, perubahan emosi ini biasa dan saya perlu memahami perubahan emosi. Yang penting sebagai seorang remaja yang telah akil balik, yang telah mengalami perkembangan perubahan seksual sekunder, awak kena yakin. Sentiasa bekerjasama dengan ibu bapa dan rakan, kuatkan jati diri awak, tingkatkan daya tahan diri dan bijak dalam mengurus stres. Ini pun penting. Penting kenapa? Ini adalah cara-cara untuk awak urus diri awak. Apabila awak telah akil balik, bulu-bulu di tubuh badan awak akan tumbuh. Terutama di bahagian kemaluan, dan untuk lelaki di bahagian muka pun ada juga. Jadi, yang pasti ketiak pun ada bulu lah. Kenalah bersihkan. Tak naklah jadi pengotor. Caranya macam mana? Yang pertama, bersihkan dulu ketiak dengan sabun dan air untuk hilangkan sisa deodoran. Dah akil balik kan? Perubahan hormon berlaku, badan awak dah mula mengeluarkan bau peluh yang lain daripada masa awak kanak-kanak. Lagilah lain daripada masa awak bayi. Jadi, pakailah deodoran. Jadi macam mana bila kita nak mengurus diri, nak contoh kat sini kita nak bersihkan bulu ketiak, kenalah hilangkan sisa deodoran tu baik-baik, minyak dan juga benda-benda asing yang ada di ketiak, di celah-celahan bulu-bulu yang ada di bulu ketiak itulah. Seterusnya mencabut ataupun menggunting pendek bulu ketiak tersebut. Seterusnya lepas dah gunting, bersihkan kembali ketiak dengan air. Lap semula ketiak awak hingga kering. Jangan basah-basah tu keluar je bilik air. Menitik air. Pengotor jadinya nanti. Dan seterusnya, akhir sekali lap bahagian ketiak dengan tuala bersih supaya bakteria tidak mudah membiak. Kawasan-kawasan yang berbulu ni awak, selain rambut lah. Okay, kawasan-kawasan yang berbulu ni sebenarnya adalah tempat pembiakan bakteria. Sebab itu awak kena urus diri awak dengan elok. Seterusnya, tips penjagaan muka berjerawat. Cara yang paling penting adalah pastikan wajah sentiasa bersih. Walaupun awak tak keluar rumah, awak kata awak duduk rumah aja, pastikan juga wajah awak sentiasa bersih. Sebab di mana-mana sahaja ada partikel-partikel habuk yang boleh menutup pori-pori muka awak. Seterusnya, gunakan alat penjagaan muka yang betul. Awak patutnya, terutama tak kisahlah lelaki ke perempuan, kenalah ada pencuci muka. Dah boleh cari dah pencuci muka. Seterusnya,
boleh dapatkan rawatan doktor. Awak dah cuba ada pencuci muka. Ini untuk yang kronik lah. Kalau setakat satu terus pergi jumpa doktor, doktor pun tak nak layan awak nanti Kang. Ini kalau kes yang kronik. Seterusnya, amalkan gaya hidup sihat. Bersenam, makan makanan seimbang. Ini semua akan dapat membantu hormon awak untuk lebih stabil. Bila hormon stabil, itulah menjadikan kita lebih sihat dan kulit wajah lebih sihat. Seterusnya, elakkan. No. Elakkan memicit jerawat. Kenapa? Kerana tangan awak pun kita tak tahu bersih ke tak. Dan bila awak picit jerawat, awak akan menyebarkan kuman-kuman yang ada dan mungkin akan menjadi jerawat yang lain pula. Hati-hati. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih.